Assalamualaikum. Assalamualaikum Puan Nora Kamsan. Petang ni saya nak masak lontong sayur makan dengan nasi impit. Nasi impit saya dah masak. Sekarang ni saya nak masak lontong dia pula. Jadi sekarang ni kita panaskan periuk dulu ya. Kita buka api sederhana. Saya nak tumis bawang merah, bawang putih, halia, serai, lengkuas. Ini yang bawang besar ni nanti bila sedang masukkan kuah baru kita masukkan sekali. Ini cube ayam satu. Ini potongan carrot ya. Ini ada terung, kacang panjang, kemudian ubi kentang. Semua benda ni dia masak lama ya. Bila masak lama baru dia lembut, baru dia layu. Jadi bila masak tu kita boleh campurkan bahan ni, kita boleh satukan, masukkan terus dalam periuk nanti. Kemudian inilah yang saya suka sekali. Sedap makan lontong tu sebab ada pucuk ni dengan suun ni. Okey, sekarang saya nak masukkan minyak ya. Masukkan minyak. Minyak tu agak-agak kita boleh tumislah kan. Kita tak perlu banyak sangat. Sebab kita bukan nak tumis rempah kan. Kita tak guna rempah apa-apa. Jadi kita masukkan minyak cukup untuk tumis bawang tu lah. Kita tunggu minyak tu panas. Nak buat lontong ni senang je. Lontong ni dia lebih kurang sama juga dengan kita buat lemak kuning. Semua dah makan kan tengah hari ni kan? Saya belum makan lagi sebab tadi pagi makan apa ya? Tadi pagi minum Milo dengan buah.
dengan makan buah. Periuk ni dia best sikit sebab periuk ni dia masak, dia ambil masa untuk lambat masak dan merenyah pun lama. Tu sebab saya masukkan minyak walaupun sikit, tapi dia perlukan masa untuk panaskan minyak tu. Jadi makanan kita tak cepat masak lah kan. Jadi dia masak slow macam tu. Okey, sekarang kita tumis ya. Kita masukkan bawang putih, bawang merah, serai, lengkuas, halia. Bau wangi. Bawang besar ni nanti kita masukkan dalam kuah ni. Kacau lah. Masa duk kacau-kacau ni memang bau wangi sungguh. Sedap. Jadi saya masukkan serai, lengkuas, halia, bawang putih, bawang merah. Bawah semua dia dah garing cantik. So kita masukkan air. Masukkan air. Lima mak ayak ni bersamaan dengan 5 cawan lah, 5 gelas. Kita kacau-kacau.
itu yang bestnya bila masak dalam periuk ni, sebab dia lambat. Jadi bila dia lambat, dia ambil masa untuk merenyah, untuk masak. Jadi dia punya pati tu akan keluar ke semuanya, akan masak slow kan. Jadi bila setiap masakan kita masak dalam keadaan yang slow untuk dia masak, untuk perlahan-lahan dia masak, memang akan masak lebih berkualiti. Dan kita masukkan santan. Ini santan kotak kecil 200 ml. Lontong juga boleh dibuat tanpa tumis ya. Lontong kalau tanpa tumis, masukkan saja semua bahan ke dalam periuk. Kemudian kita masak macam biasa. Itu tak perlu tumis. Tapi kalau nak yang lebih sedap, lontong kena tumis. Ni ialah garam, gula dan serbuk kunyit. Masukkan terus ya. Masukkan semua sekali. Jangan kacau lah. Dah jadi dah kuah lontong kan. So lontong ni kalau nak lebih sedap, dia kena dimakan bersama dengan apa dia? Dimakan bersama dengan sambal ikan bilis. Kalau ada sambal ikan bilis, lagi sedap. Syidah Omar, ya, dari Singapura. Selalu ada Syidah Omar ni. Ni saya buat lontong yang tumis ya. Tapi kalau kata nak buat lontong yang tak mau tumis pun boleh. Sediakan periuk, masukkan semua bahan-bahan dalam periuk tu. Dan jerang naik masak macam biasa. Ni saya guna minyak canola. Dan kalau nak guna minyak apa pun boleh. Jadi ni kita dah masuk, kita dah tumis bawang putih, bawang merah, halia, lengkuas, dan bawang putih, bawang merah apa semua tu. Jadi kita dah tumis. Bila dah garing semua cantik, kita masukkan air. Kita masukkan air dalam 5 gelas. Kemudian bila dah masuk air tu, kita tunggu dia mendidih sikit. Kita masukkan garam, gula, kunyit kan. Kemudian kita kacau. Kemudian kita masukkan santan sekali. Ini dah siap lah ni. Dah ada santan semua lah ni. Bau dia pun dah wangi lah. Aiman nanti boleh buat juga. Tengok macam mana saya buat sampai habis. Dan nanti boleh buat. Saya dah masak nasi impit dah. Dah siap dah nasi impit tu. Saya belinya apa? Yang ada api punya tu, nasi impit tu. Saya masak dalam periuk nasi biasa je.
Saya ada 9 pack, 9 pack bungkusan kecil nasi impit tu. Kemudian saya masakkan dalam periuk cooker nasi kecil tu, bubuh, tapi kena buah ayak banyak lah. Buah ayak banyak, biar dia mendidih tu. Dalam sejam lebih sikit kot, dia dah hancur cantik semua dah, terjadi gemuk dah. Kemudian lah ni dah saya nak cepat dia sejuk, beku, sedap kan. Jadi saya masukkan dalam peti ais. Saya masukkan peti ais di bahagian buat ais. Saya masukkan di situ selama 15 minit. Kemudian saya keluarkan. Jadi dia dah sejuk mengeras lah. Kena buat teknik macam tu. Kalau kata kita nak bagi cepat sejuk, masukkan di bahagian buat ais tu, masukkan dalam 15 minit atau 20 minit, terus kita keluarkan. Jadi dia dah memang keras dah, cantik dah. Cuma jangan biar lama. Kalau biar lama dia akan jadi ais. Saya nak masukkan cube ayam satu, sebab saya tak guna ayam ke udang ke, saya tak guna yang itu, sebab bagi saya kalau buat lontong dia lebih sedap kita masukkan cube ayam sahaja. Masukkan cube ayam macam tu je. Kemudian bila dia dah mendidih macam ni, kita dah boleh masukkan sayur yang keras tadi. Ubi kentang, terung dengan kacang panjang. Ketiga-tiga bahan ini dia akan ambil masa yang lama untuk dia jadi lembut dan layu. Terutama kacang panjang, kita nampak saja kacang panjang ni kecil, kurus, panjang kan, tapi dia yang ambil masa paling lama untuk jadi layu dan lembut. Okey, saya masukkan ya. Kalau ubi kentang besar-besar macam ni tak perlu potong dua ya, sebab ubi kentang dengan terung dengan kacang panjang ni memang masa untuk memasak dia adalah sama. Tu dah masuk sayur dah. Terung tu kena belah dua ya, sebab terung ni dia ambil masa yang lama untuk dia layu. Cuma nanti bila dekat-dekat nak masak, barulah saya akan masukkan santan lagi sekotak. Jadi saya guna 2 kotak santan. Masukkan ni. Kacau-kacau. Kemudian nanti bila dah mendidih, baru kita masukkan pucuk dengan suun. Saya potong carrot juga, tapi carrot kita tak boleh masukkan awal macam ni, sebab carrot tu memang dia cepat masak, dia akan lebih cepat masak daripada yang ini. Yang 3 jenis ni memang lambat masak. Jadi carrot nanti bila dia dah mendidih apa semua tu, baru kita masukkan carrot. Carrot kalau masuk awal nanti dia akan jadi pecah-pecah pula. Periuk ni memang dia tak melekat. Dia tak melekat langsung. Memang periuk ni cara masakan dia memang cantik, sebab dia tak masak cepat. Dia masak pelan-pelan. Jadi memang masa untuk dia masak tu memang sangat-sangat akan menyedapkan lebih masakan kita, sebab dia akan keluar semua parti-parti secara perlahan-lahan.
Cuba tengok, sebab tu saya kata kacang panjang dengan ubi kentang dengan ubi memang dia akan masak lama. Jadi apabila ubi kita berpandu macam ni, bila ubi kentang ni dia dah empuk, jadi automatik lah kacang ni pun akan empuk, tepung ni pun akan lembut. Jadi jangan lupa ya, saya nak masukkan serbuk ketumbar. Masukkan serbuk ketumbar sikit saja. Bila masuk serbuk ketumbar ni baru dia rasa macam sedap-sedap, adalah rasa rempah-rempah sikit kan. Lepas tu kalau ada daun leaf bay ni ataupun daun salam ni, masukkan 1 atau 2. Sebelum masuk tu kita koyakkan dulu. Kalau tak ada pun tak apa. Kalau kata daun salam pun tak ada, serbuk ketumbar pun tak ada, tak apa, tak ada masalah. Cuma kalau ada tu bubuh, sebab dia akan lebih menyedapkan lagi rasa kita punya lontong. Ya, saya nak tunggu sekejap saja lagi untuk saya masukkan carrot. Carrot belum masuk lagi ya. Sebab carrot ni tak boleh masuk sekali dalam ni, sebab carrot ni dia cepat masak sikit. Jadi kalau setiap masakan macam kita nak masak gulai ke lemak kuning ke, kita nak masak apa-apa, kita kena tengok dulu ya. Kalau kata bahan sayur tu, contoh ubi kentang, kita nak masak ubi kentang dulu, kita kena tengok ubi kentang dengan contohlah kita masak gulai daging. Kalau kita masak gulai daging, kita kena fikir, ubi kentang dengan daging siapa masak dulu? Mestilah daging, ubi kentang tu senang masak kan. Jadi kita masukkan daging dulu. Bila masuk daging tu agak kata dah di masa mendidih yang buat pertama kali tu, baru kita boleh masukkan ubi kentang. Sebab ubi kentang dia lambat sikit masak. Jadi bila nanti ubi kentang masak, memang daging tu dah masak dah. Kita berpandu macam tu lah. Khas kalau kata masakan tu guna ubi kentang, kita akan kenal macam tu lah. Kalau kata ubi kentang tu masak, memang daging akan masak. Macam ni, sat lagi ni dah campur semua benda-benda semua kan. Kalau kata ubi kentang tu dah masak lembut elok, memang bermakna semua sayur-sayuran dah masak. Okay. Jadi kita masukkan carrot. Masukkan carrot. Kita dah masukkan serbuk ketumbar sikit dan kita dah masukkan daun salam. Kalau ada ya, kalau tak ada pun tak apa. Kalau tak ada serbuk ketumbar, kalau ada daun ketumbar pun tak apa, daun ketumbar ataupun daun ketumbar Jawa. Kalau setiap masakan yang kita masak, saya lebih suka dan saya syorkanlah garam, gula, ajinomoto ke Q ayam ke kita masuk awal. Jangan tunggu sampai dekat-dekat nak masak baru kita masukkan garam, gula dengan ajinomoto Q ayam tu. Sebab tujuan dia bila kita masukkan di peringkat yang awal macam ni, garam, gula, Q ayam, ajinomoto apa semua tu, supaya bahan-bahan tu boleh meresap masuk ke dalam kuah, ke dalam isi apapun, isi daging ke sayur-sayuran ke. Jadi dia punya rasa tu akan lebih sedap lagi. Jadi dia ada masa, dia ada waktu untuk dia sebati dalam benda-benda masakan kita. Kalau kita letak garam, gula, ajinomoto ke Q ayam ke, masa dah dekat-dekat nak tutup api, masa semua ni dah masak, baru kita nak masukkan bahan-bahan tu. Jadi dia tak sempat sebati dalam masakan kita tu.
Jadi kalau kata benda tu kita masukkan awal sikit, macam ni, baru kita boleh rasa kesempurnaan rasa dia tu lebih sedap. Okey, sekarang ni semua dah ada dah. Saya nak tunggu dia mendidih. Bila dia mendidih tu barulah saya akan masukkan suun dengan pucuk. Kalau nampak, kalau kata kita nak kuah ni lebih kuning, kita tambah je kunyit. Boleh tambah kunyit, tak ada masalah. Warna kuning kuah ni bergantung dengan kita lah, kita nak macam mana. Cuma jangan banyak sangatlah kunyit tu, sebab bila kunyit banyak nanti kuah ni akan rasa macam kunyit lah pula kan. Kalau macam ni kita nak kuning, lebih sikit, kita boleh tambahkan macam saya ni, tambahkan setengah. Dia kuning lah sikit kan. Kuning tu bukan apa, kuning tu bila dia kuning cantik lah. Bila berkunyit banyak tu kita akan nampak kuning cantik lah. Tapi jangan banyak sangat. Bila banyak sangat nanti kita akan rasa kuah tu kunyit pula. Jadi kita tunggu ubi kentang masak. Jadi kuah ni akan berkurangan sikit ya. Jadi kuah ni berkurangan sedikit, tak jadi masalah, sebab nanti kan kita nak masukkan santan yang lagi sekotak. Jadi bila kita masukkan santan yang lagi sekotak tu, memang dia cukup lemak, dia cukup pekat, dia cukup likat. Memang sedap. Buat lontong kalau nak sedap, kena guna santan sekurang-kurangnya 2 kotak kecil. Ingat ya, sebab kalau nak sedap, garam, gula, ajinomoto ke cube ayam ke apa-apa bahan penyedap rasa kena masukkan awal. Jangan tunggu sampai last minute dekat nak tutup api baru nak masuk. Yang itu memang tak sedap, sebab dia tak sempat sebati dalam bahan-bahan yang kita masak tu. Periuk ni memang tak melekat, sebab periuk ni kalau kita nak buat, nak goreng ayam pun boleh, nak goreng telur pun boleh, nak goreng apa pun boleh, nak goreng nasi dalam periuk ni pun boleh, nak buat nasi goreng pun boleh, nak buat apa pun boleh. Sebab dia tak ada masalah. Nak kata nak melekat ke, nak apa ke, nak buat cucuk dalam periuk ni pun boleh. Dia memang periuk yang tak akan melekat, tapi dia akan masak sedap, cantik. Masak dia pun cepat, taklah.
taklah kata masak lama sangat. Tak. Jadi siapa-siapa nak beli ni beli. Dekat Shopee, dekat Shopee ada jual. Periuk ni 1,300 lebih. Kita tunggu kuah pekat sikit, baru kita masukkan kuah pekat sikit, baru kita masukkan apa tu? Masukkan santan dengan lagi sekotak tu. Jadi sekarang ni saya nak masukkan suun ya. Suun dengan pucuk. Suun dengan pucuk ni lah benda yang paling sedap kalau kita buat lontong atau masak lemak sayur. Saya dengan anak-anak, lontong ni yang paling utama sekali. Suun dengan pucuk lah yang nak makan dia. Macam tu. Kan? Cantik lah kan? Nampak penuh lah periuk kita. Kita masak lagi bagi ubi kentang tu masak elok semua, pucuk-pucuk pun semua dah lembut. Carrot pun dah masak. Baru kita tambahkan santan. Lepas tu bila kita tambahkan santan, jangan lama ya. Dalam 5 minit tu kita tutup api. Jadi bila nak tambah santan yang kedua tu, pastikan semua benda dia dah masak. Bila benda tu semua dah masak, baru masukkan santan yang kotak kedua tu. Jangan masukkan awal, sebab santan bila masukkan awal dia akan cair. Jadi 5 minit sebelum nak tutup api tu, kita masukkan santan. Jadi kita bagi masa 5 minit untuk santan tu masak mendidih. Kemudian tutup api. Pucuk kalau nak sedap, dia kena ada daun ni. Dia kena ada daun leaf bay ataupun daun salam. Masukkanlah 2 atau 3. Kemudian satu lagi nak sedap, dia kena masukkan serbuk ketumbar. Serbuk ketumbar yang kalau kita buat rendang, kita mesti masukkan serbuk ketumbar. Guna serbuk ketumbar tu lah. Kalau nak masukkan lada putih, lada hitam, boleh masukkan. Saya masukkan serbuk lada hitam dengan lada putih. Ni lada hitam, lada putih ni saya dah campur ya. Masukkan. Baru-baru dia sedap. Jadi kita masak je. Tunggu sampai semuanya masak. Jadi ni sekarang kita nak tunggu masak je lah, sebab semua bahan dah masuk dah. Kalau nak sedap sangat-sangat tu, masukkan cube ayam 2. Masukkan cube ayam 2, santan 2, memang dah sedap dah, tahu nak habaq dah. Kalau masukkan cube ayam 2, jangan masukkan santannya. Kalau masukkan cube ayam 2, jangan masukkan garam ya. Sebab masin tu. Cube ayam dah masin dah. Jadi kalau nak masukkan cube ayam 2, garam jangan masuk. Tapi kalau kata masukkan satu saja cube ayam, nanti kena rasa kuah dia. Bila dekat-dekat nak masak tu, rasa kuah dia balik.
Kalau kuah dia kurang masin, baru tambah garam. Jangan tambah garam awal-awal ya, sebab awal-awal tu garam kita masukkan atau cube ayam kita masukkan tadi tu dia tak sebati lagi. Nanti bila dia lama-lama baru kita akan dapat rasa yang betul-betul lah, rasa masin ke aneh ke masam ke apa benda kan. Baru time tu kita boleh rasa, tapi kena tunggu bagi dia masak lama dulu. Kalau kata satu-satu masakan tu kita tabur garam, tapi awal-awal lagi kita dah rasa dah, kita dah rasa kita tak masin lah, kita tabur garam. Jadi nanti bila dah masak kita akan rasa masin lah pula. Pasal mula-mula tadi pasal apa rasa tak masin, tu tambah garam. Bila tambah-tambah garam, dah masak semua tu makan-makan masin. Itulah sebab saya kata jangan masukkan garam. Masukkan garam masa mula-mula. Lepas tu jangan rasa lagi masin ke tidak. Dah dekat nak masak, dekat nak tutup api tu baru rasa sekali lagi masin ke manis ke apa ke. Masa tu baru kita akan dapat rasanya betul. Sama ada masin ke tak masin ke, manis ke tak manis ke. Masa tu baru kita boleh pastikan. Kalau kata dah dekat nak masak kita rasa tak manis, tak masin apa, kita boleh tambah. Pucuk pun nak masak dah. Okay, dia pun dah masak lah tu. Sama-sama. Terung dia dah layu dah. Kacang panjang pun dia dah layu. Dia dah layu tapi dia tak betul-betul lembut lagi. Kacang panjang walaupun kita potong kecil, kita nampak dia panjang kurus, tapi kacang panjang lah yang paling ambil masa untuk dia lembut. Lontong ni sedap sebab lontong ni kita makan sayur. Siapa yang suka sayur memang dia suka lontong, sebab kita boleh makan sayur saja, kita boleh hirup kuah dia. Nak sedap kena ingat lontong kalau nak sedap kena buat sambal ikan bilis. Buat sambal ikan bilis, bubuh nasi, bubuh kuah lontong, lepas tu letak sambal ikan bilis atas pinggan, atas lontong tadi. Itu kita gui. Makan sedapnya. Sedap sangat-sangat. Berbeza kalau makan lontong tak ada sambal ikan bilis. Kalau ada sambal ikan bilis baru sedap. Kalau kata siapa tak boleh makan ikan bilis kan, tapi dia nak buat sambal ke, buat sambal kosong. Buat sambal macam sambal ikan bilis, cuma tak perlu masukkan ikan bilis. Sedap. Ataupun dia tak boleh makan ikan bilis, tapi dia boleh makan cube ikan bilis. Masukkan cube ikan bilis dalam sambal ikan bilis tu. Dah masak tu. Baru dekat nak masak, saya nak tunggu bagi dia punya apa, dia punya pucuk ni masak sikit. Sedap ni. Kuah dia dah pekat dah kan, tapi lagi saya nak masukkan lagi satu kotak santan. Jadi saya guna 2 kotak santan. Memang kuah dah sedap, kuah dia pekat. Kalau dah macam ni layu semua kan, kalau kata kita nak rasa kuah dia tu boleh lah. Sedap. Semua dah cukup dah.
sedap dah ni. Lepas tu yang terakhir kita masukkan irisan bawang besar. Bawang besar tu tak kisahlah nak potong besar-besar mana pun, asalkan yang besar, asalkan potong besar sudah, jangan nak potong kecil-kecil. Okey. Kita masukkan sebab kita nak ambil manis bawang dia. Bawang jangan masukkan awal ya, sebab bawang dia mudah layu, nanti dia hancur. Dah dekat-dekat nak masak, dekat-dekat nak tutup api tu, baru kita masukkan bawang. Ni tengok, terung pun dah layu, semua dah layu dah. Lebih kentang pun dah masak. Masak dah, lembut dah. Semua dah sedap dah. Kalau masa time ni, kalau kita nak rasa masin manis semua tu, kita rasa time ni lah. Kita rasa time ni memang dah sedap dah. Okey. Ni kira dah dekat nak masak ya. Ni kira dah masak dah. Saya dah dekat nak tutup api dah. Jadi kita masukkan santan yang kedua. Masukkan semua sekali supaya kuah pekat. Bila kuah pekat baru sedap. Tu dah nampak dah tu. Dah nampak sedap kan? Dah nampak pekat dah. Okey, kita tunggu dia mendidih sekali lagi, lepas tu kita tutup api. Sebab kita nak tunggu dia mendidih, sebab bila mendidih tu baru bermakna santan yang kedua tu masak. Jadi bila santan yang kedua tu masak, barulah kuah ni akan masak elok dan santan tu akan tahan lama. Jadi kalau kata tak habis, malam sebelum kita nak tidur, kita panaskan sekali lagi dan kita boleh simpan dalam peti ais. Pagi esok nak makan boleh panaskan. Jadi pagi esok tu bila kita keluarkan daripada peti ais, kuah dia akan pekat kan. Jadi bila kuah dia pekat, tambahlah air panas setengah cawan ataupun 1 cawan untuk bagi dia boleh dididihkan, sebab dia ada air kan. Sedap tu. Masaklah semua tu. Semua dah masak dah. Ubi pun dah lembut dah. Ubi tak perlu masukkan banyak, masukkan sebiji pun tak apa, 2 biji pun tak apa. Ubi ni sebab tujuan yang kita masukkan tu sebab salah satunya untuk memekatkan kuah dia, dan satu lagi tu sebab rasa ubi kentang tu, rasa dia tu, dia punya pati tu akan menyedapkan lagi kita punya lontong. Tu tengok dah pekat dah. Ya, sagi bila dah siap masak ni, saya akan masukkan resipi dia. Jadi siapa-siapa pun kalau nak masak nanti, dia boleh cari balik resipi dalam video ini. Saya akan masukkan resipi dalam video ini. Nanti kalau nak tengok, boleh buka balik video ni untuk tengok resipi dia. Saya akan paparkan di atas skrin resipi untuk buat lontong. Jadi jangan lupa save ya. Jangan lupa save dan share ramai-ramai. Okey. Tunggu dia didih sikit ya. Lepas tu saya nak tutup api dah. Dah masak dah. Dah boleh makan dah. Ni nasi impit saya masak 9 bungkus yang ada api punya.
Dia masukkan dalam periuk cooker ya, dalam cooker elektrik masak nasi tu, dia masukkan air yang banyak. Jangan penuh sangat ya, sebab nanti dia melimpah pula kan. Masukkan dalam 3 suku periuk tu. Kemudian masak dalam sejam lebih sampai dia jadi sampai dia jadi halus macam ni lah. Kemudian dia jadi mampat berketul cantik gemuk ni. Kemudian kita angkat, kita masukkan dalam peti ais tempat simpan ais tu, tempat buat ais tu. Masukkan dalam 20 minit hingga setengah jam. Kemudian dia akan mengeras macam ni. Dia memang dah boleh makan dah. Kalau kita biarkan di luar kan lambat untuk dia keras macam ni kan. Kita masukkan dalam peti ais, bahagian ais. Memang cepat. Dalam 20 minit setengah jam dia dah keras dah boleh makan dah. Jadi waktu duduk dalam peti ais tu kita dah boleh masaknya ni, sempat masak. Jadi bila dah masak pun yang ni bila kita keluarkan dah keras cantik. Okey, sekarang ni dia dah masak dah, dia dah putih dah, dia dah pekat, dia dah semua sedap dah ni. So saya nak tutupkan api sebab kita tak boleh masak lama, sebab bila masak lama santan tu dia akan jadi cayak balik. Okey, tutupkan api. Tu tengok. Okey, dah siap, dah masak dah lontong saya. Okey, dah masak kan? Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak siapa yang menonton. Bye. Terima kasih.